Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat, kalau kata selamat malam tu macam nak tidur kan. Selamat petang lah kepada semua sekali rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita pada kali ini, dan kita sekali lagi bawakan sahabat baik saya, alright, Associate Professor Dr. Nur Zuana Sumarjan daripada UiTM, dan saya yakinlah beberapa minggu yang lepas Dr. Nur Zuana telah pun memberikan sedikit orang kata apa, perbincangan, iaitu kajian you tak sampai level PhD lah, apa kata pemeriksa. Jadi beberapa minggu lepas kita dah bincangkan perkara tersebut, disebabkan masa agak mencemburui kita, terpaksa kita pecahkan kepada dua sesi. Dan sebenarnya yang paling menarik sekali adalah hari ini sesi kita lebih fokus kepada chapter nombor 3. Jadi dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang setia bersama-sama dengan Sembang Study. Dan hari ini juga kita ada Dr. Wati. Hai Dr. Wati. Hai, Assalamualaikum. Hai. Salam. So Dr. Wati jaga sihat. So minggu lepas Dr. Wati bersiaran dekat Kuantan. So hari ni dekat mana? Hari ni kat rumah tak? Yes. Alhamdulillah. Di rumah tercinta. So Dr. Wati, just nak inform dengan you, so far just nak bagi some insight berkaitan dengan konten-konten yang kita dah sediakan. Sedar tak sedar sebenarnya konten kita dah masuk siri yang kelima. Dan dah 5 siri sebenarnya yang kita dah jalankan. Dan yang menariknya setiap siri kita tu, untuk siri pertama yang kita dah upload dekat dalam YouTube, siri pertama yang kita bersama tu ada lebih kurang dalam 92 view yang tengok dekat YouTube channel, dan kemudian kita ada lebih kurang dalam 40 attendee dalam Microsoft Team. Dan untuk Sembang Study siri kedua kita ada 211 view di YouTube, dan kita ada lebih kurang 70 attendee. Dan untuk Sembang Sembang siri kita yang ketiga ada 173 viewer daripada YouTube, dan attendee lebih kurang dalam 70 hingga 80 orang. Dan sesi kita minggu lepas sebenarnya kita ada lebih kurang dalam 40 attendee, dan ada 27 hampir 30 viewer yang melihat di YouTube. Jadi Dr. Wati, kita minta supaya rakan-rakan yang lain kalau boleh sebar luaskan kan semua konten-konten yang telah disediakan, dan saya pasti saya dengan Dr. Wati sebenarnya memang selalu je kita berbincang apa kata topik yang kita nak bawakan. Dan mungkin Dr. Wati, reflection you untuk minggu setelah 4 minggu kita bersiaran, so mungkin nak kata sesuatu Dr. Wati. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syamsul. Setelah 4 minggu ni, saya sebenarnya nak kata terkejut juga sebenarnya, sebab kita menjangkakan ini kita nak sembang-sembang santai dan mungkin tak ramai lah kot yang nak join. Tapi Alhamdulillah bila kita reflect balik, kita tengok balik, dan bila kita terima banyak feedback daripada rakan-rakan, request tajuk. And we know that there is a need for everybody, especially yang orang kata every time people always say PhD is a lonely journey. We want to buang jauh-jauh benda tu. It is not a lonely journey at all. As long as you know the right platform, as long as you know the circle, insyaAllah you will be able to get through and sampai ke finishing line dengan jayanya insyaAllah. So saya yakin kita boleh cuba yang terbaik untuk kita sama-sama buat sharing untuk rakan-rakan kita yang kat luar sana yang masih berjuang. Dan thank you jugalah dekat Dr. Syamsul for the platform, and also kita sama-sama brainstorm nak cari siapa untuk speaker. And again kita boleh highlight juga, kita di sini bukan untuk mengajar, tetapi kita nak sembang. It is opinion. Nobody is wrong, nobody is right. So kita bagi opinion terpulang kepada audience untuk, because satu kemahiran scholar adalah berfikir lebih kritikal. So this is another platform for all scholars untuk explore dan berfikir lebih kritikal lah. So insyaAllah that's what we are doing now.
Back to you, Dr. Syam. Dia tak boleh terlalu, orang kata apa, ilmu tu boleh kita garap. Maksudnya kita mungkin belajar banyak platform dan sebagainya, dan sebenarnya dalam ilmu ni yang paling cantik sekali kalau kita ada discourse. So meaning that sama ada kita bersetuju ataupun tidak bersetuju, yang akhirnya yang kita nak adalah percambahan daripada ilmu tersebut. Jadi macam kita katakan daripada awal, Dr. Wati, apa yang kita nak buat adalah bukanlah untuk mengajar, tapi hanya untuk berkongsi apa yang kita tahu dan kemudiannya untuk sama-sama kita fikirkan. Jadi menariknya, apa yang berlaku pada minggu ini adalah kita bawakan Dr. Nuzwana untuk bersama-sama dengan kita, dan kita pasti Dr. Nuzwana juga adalah celoteh-celoteh yang dia nak ceritakan pada hari ni. So mungkin kita boleh feed up Dr. Nuzwana. Assalamualaikum Dr. Nuzwana. Waalaikumsalam. Gelap ke? Ya? Gelap tak background? Oh, terang. You mesti terangnya. Janganlah macam tu. Okey Dr. Wana, kita tak nak tangguh, kita tak nak, sebab semua ni tengah menantikan celoteh you, kan? I think that before you start, you kena baca balik tajuk tu dengan gaya you, dan kemudian teruskan dengan you punya content you. Silakan. Janganlah suka tahu nak bagi orang cakap jahat. Okay. Terima kasih Associate Profesor Dr. Syam dan juga kawan saya Dr. Harwati. Dan terima kasih sekali lagi kerana menjemput untuk sesi kedua. Okay. Alhamdulillah, saya juga kepada semua yang ada di dalam sesi ini, selamat petang, dan semoga sesi ini akan memberi manfaat dan sedikit ilmu kepada semua. Again, macam yang Dr. Syam cakap tadi, ini adalah sesi sembang santai di mana ini adalah persepsi saya ataupun opinion ataupun pengalaman yang saya dapat bersama rakan-rakan dan saya share. Okay, that is the purpose ya, untuk sharing sahaja. Okay, so insyaAllah topik kali ini apa tajuknya? Kajian you tak sampai level PhD lah. Cik, itu kalau macam bagus. Okay tak, macam bagus sangat tak tadi soal I cakap tu? Okey sangat tu. Kalau baiknya kajian you tak sampai level PhD lah, macam itulah. Tapi kalau macam you dapat pemeriksa yang you have to expect this ya. Kalau you dapat pemeriksa yang kiasu ke, kalau yang jenis naughty lah. Naughty dia kata, kajian you tak sampai level PhD lah. You memang akan lutut akan menggeletar lah bila dengar tu. Tapi insyaAllah berdasarkan sesi sembang kita, mungkin you boleh dapat some insights macam mana kita nak improve kepada yang sedang dalam proses PhD ni, nak proses Viva, mungkin kita boleh dapat some tips. Okay, so technically I'm giving you all this from the pemeriksa punya perspektif. Okay, kita boleh terus ke Dr. Syam, Dr. Wati? Boleh, boleh, silakan. The screen is yours. Saya harap mana-mana rakan-rakan ataupun adik-adik ataupun siapa-siapa yang pernah hadir pada sesi 1 masih lagi ingat apa yang kita telah discuss. Biasalah kan, sebab kita memang banyak benda yang kita kena fikir. Kadang-kadang benda tu mudah slip of our mind, tapi it's okay. Last session kita dah cerita apa yang pemeriksa tengok untuk chapter 1 dan juga chapter 2. Okey, ke hari ini kita akan cuba untuk kupas apa yang pemeriksa selalu tengok untuk chapter 3, which is your methodology, chapter 4, which is your analysis. I'm talking about the general chapters yang ada sebab kadang-kadang ada orang ada sampai chapter 6, sampai chapter 7, tetapi ini basic. Hari ini kita akan discuss on methodology, analysis, you punya findings and discussion ataupun your final chapter, and the overall writing and also presentation, which some people say is very trivial, but for all you know, the trivial things can lead to a significant impact on your work. Yeah, so kena ingat tu, jangan ambil benda mudah bila you deal dengan you punya PhD work.
Okay, so semua benda kita kena cuba take into a very strong consideration ya. Okay, now untuk chapter 3 ni, metodologi ni, what we have to do is we have to do it right, and also you have to be ethical bila kita buat kita punya chapter 3. Sebab apa? Chapter 3 ni akan menentukan macam mana dapatan kita nanti. How kita punya findings ataupun data yang kita akan dapat untuk kita analyse. Okay? So, technically, overall comment yang selalu panel akan bagi untuk chapter 3 ialah the methodology was not well explained or well justified. Okay, maksudnya kalau panel cakap you punya chapter 3 itu tidak lengkap, tidak jelas, tidak ada justifikasi yang bagus atau tepat, you should be worried. Okay, sebab kalau kita punya cara untuk dapatkan data itu tidak betul ataupun tidak jelas oleh pemeriksa, so definitely dia akan tanya, then how you get all your findings? Macam mana you tiba-tiba boleh dapat macam gini? On what basis you dapatkan this number of sample size? How actually you get your sample size? Itu adalah soalan yang you tak payah cerita pun panel akan tahu kalau you punya metodologi punya chapter goyang ataupun tak clear. Yeah. So kita akan tengok semua benda ni. Okay, the first thing kalau kita tengok population and sample. Okay, by right untuk level PhD you dah kena jelas dengan population and sample ni. Sebab ada setengah-setengah tu sampel dia tidak boleh reflect population dia. So kalau you punya sampel tak reflect you punya population, then how you want to generalize things? Itu untuk quantitative study lah. Untuk kualitatif kita memang tak ada niat untuk generalizekan things sebab kita punya kualitatif is meant not to be generalized. Yeah. So dekat sini sometimes student selalu terlupa who is the population. Sometimes terus pergi kepada sampel. Memang betul kita buat study, kita ambil collect data bukan menggunakan population. For majority tak guna population, majority guna sampel. But you need to explain to us who is the population. Okay, why? Because daripada sampel you tu kita akan tahu betul tak sampel ini akan reflect the true population. Ya, dan selain daripada itu ramai student terlupa pasal sample criteria atau the inclusion or the exclusion criteria of the sample. You have to explain this very clearly. Apakah kriteria-kriteria yang perlu ada untuk seseorang itu atau untuk sesuatu unit itu menjadi you punya sampel. Ya, sebab kadang-kadang kalau sampel tu tak ikut kriteria dia, dan sampel itu tidak akan bagi you meaningful information. Betul tak? Betul Okay. Dan ada setengah-setengah tu bagi sample size masih menggunakan Reggie Morgan, masih menggunakan yang biasa-biasa punya sebab kena ingatlah kita ni di level PhD tak salah nak guna Reggie Morgan, tetapi you have to show to the examiner yang you tahu pasal the sampling size punya calculation, you tahu ada banyak cara, tetapi which sampling size calculation yang fit to you punya study. So dekat sini panel akan tahulah yang alright, she or he knows about all these things. Ya, so you tak boleh nak cakap nak just cakap sample size you adalah ini berdasarkan apa. Ya, and also please kena tahu why you choose that sampling technique. Sampling technique kita banyak, and at this level saya harap sangat-sangat rakan-rakan, adik-adik tolong faham the difference between probability sampling dengan non-probability sampling. Because if you choose one of those,
sampling teknik dia lain. Okay, analisis dia pun akan jadi lain. So at this level kalau boleh tolong jangan salah lah, because this is basic. Ini basic. And please justify kenapa you guna sampling teknik yang itu. Kan kita bila dekat PhD ni orang akan selalu suruh kita justify. Justify tu bukannya you nak bagi satu buku research dalam you punya PhD tu, tak. Tetapi you kena justify kenapa you gunakan cara itu. Harap jelas ya dekat situ. Dr. Wana, kadang-kadang bila kita lihat kan, bila perkara yang melibatkan sampling ni, kadang-kadang rata-ratanya macam ada tak tendency of bias. Contohnya kan, saya kalau boleh nak cek sampel yang saya mudah capai ataupun saya nak cek sampel yang easy to access, supaya ini memudahkan data kita. Salah tak kalau kita ada perkara sebegitu dalam minda kita, untuk memudahkan kita untuk collect data? Salah tak ada pemikiran yang sebegitu? Susah nak jawab tu. Bukan susah lah. Sebenarnya macam gini. Memang pun saya pun kadang-kadang bila tengok student tulis convenient sampling kan, selalunya convenient sampling lah. Salah ke nak guna convenient sampling? Tak salah. Tetapi the main reason why we use convenient sampling tu adalah adalah kerana mereka adalah sampel yang voluntarily nak participate dalam study kita. Sampel itu adalah sampel yang boleh untuk join dalam study kita. But you kalau boleh jangan ada pemikiran yang kita pilih sampel tu sebab nak senangkan kita. Faham tak? Nak senangkan researcher sebab researcher akan ada mudah akses. Memang betul. Bila you buat you punya research design, you akan consider about all those things. Betul tak? Susah ke tak nak dapat sampel, you know. Tetapi if you want to come up with a very good and meaningful ataupun impactful research, you kena tengok whether that sample itu boleh bagi atau boleh tolong you untuk jawab you punya research question atau research objective. Bukanlah saya kata tak boleh ada pemikiran macam itu, tidak, sebab apa-apa pun kita kena plan kita punya research design ya. Cuma the main reason atau the main intention must be sampel itu adalah sampel yang memang boleh jawab soalan research objektif kita. Bukan untuk memudahkan researcher. Maksudnya pemikiran itu boleh ada tetapi janganlah sampai sehingga kita terikat dengan pemikiran tersebut lah. Ya, betul. Maksudnya itu benda yang kita kena aware. Okey, ada satu soalan daripada Hisham Seliman. Dia tanya, bagaimana kalau kita tak pasti population, we known as unknown, dan bagaimana kita nak dapatkan sample size dengan tepat? Maksudnya dia tak tahu jumlah population tu berapa. So boleh tak dia dapat, ada tak cara untuk dapatkan sample size tu dengan tepat? Okey, sebenarnya untuk dapatkan sample size calculation ada banyak approach yang kita boleh guna. Ada banyak method yang kita boleh guna ya. Even macam tadi yang ada orang macam contoh macam KJ Morgan itu adalah satu sample size calculation yang paling mudah, yang paling banyak orang guna. Tetapi kebanyakan tu undergraduate level. Untuk yang unknown pun dia ada banyak formula yang kita boleh guna. Kita boleh guna power, kita boleh guna hair based on you punya instrument. Cuma I rasa itu kena discuss dengan supervisor what is the best technique yang you boleh guna untuk determine your sample size. Sometimes kita kena tengok the effect yang kita nak. The effect yang kita nak tu macam mana. Kita ada low, medium dengan high kan. So based on that pun kita boleh come up with our sample size calculation. Sebenarnya kadang-kadang confidence level juga tu pun mempengaruhi juga. Yeah, betul. Betul. Saya tertarik tadi dengan power tadi. Itu juga sebenarnya kadang-kadang kita tak tengok perkara tersebut. Kadang-kadang kita ambil daripada Krejcik Morgan tu, kita ambil, kita terus pakai. Tapi sebenarnya kalau kita tengok on the
orang kata apa, sampel orang kata apa, power ataupun yang tadi yang kita sebutkan tadi tu mungkin akan bagi kesan yang berbeza lah. Betul. Okey, menarik juga tu. Sometimes kalau you guna power, you punya sample size tu tak banyak, tak sebanyak yang dipropose oleh KJ Morgan pun. Tapi again, it depends on the effect size, effect yang you nak lah. Betul. Ya? Boleh? Macam cikgu kan suka macam Boleh cikgu, tak ada masalah. Okay, so itu about population and sample. So you kena, kita kena jelaskan lah, especially on sample criteria, sample size, sampling technique tu. Panel dia kena jelas dengan apa yang you nak buat. Okay, the next thing yang kita tengok ialah research design. Kan kita selalu cakap research design ni adalah kita punya blueprint untuk the overall research kan, macam mana kita nak collect data, macam mana kita nak analyse, apa yang kita nak guna. So, bila ianya adalah satu blueprint, ia mestilah jelas. So, kebanyakan yang pemeriksa selalu komplain ialah tak jelas. Apa maksud tidak jelas? You kata you nak, contoh you nak buat explore kualitatif, tetapi you tak relate. You tak bagi justification kenapa you buat kualitatif. Kenapa you pilih that research paradigm. Research paradigm banyak kan. So kenapa kita pilih that research paradigm. And how that research paradigm can support you punya research approach. Yeah. Sometimes you punya research approach lain, research paradigm macam tak berapa nak kena dengan research approach. So pemeriksa akan start to question lah. What do you mean by this? Okay, why you use grounded theory tetapi you punya approach ni macam tak berapa nak kena, you know, those kind of things. So when you try to explain about this, make sure you know what you are doing. Tak perlu pun nak beria-ia, berjela-jela cerita. Sebab kadang-kadang memang bab ni kadang-kadang student suka sangat cerita beria atau berjela-jela. Tapi at the end of the day, apa yang kau cakap? Contoh. So dalam research design ni you kena beritahu kita apa the type of research design yang you guna, approach yang you guna kan. Kualitatif ke, kuantitatif ke, type tu macam exploratory ke, explanatory ke, causal ke. And again, you kena make sure yang benda ni kena align dengan research objective you. Betul. Yeah? Sebab kadang-kadang, ya Dr. Syam, apa dia tanya tu? Sebab kadang-kadang kita boleh lihat baca dekat chapter 3 lain, bila tengok dekat chapter 1 lain. Lepas tu baca dekat literature lain. So dia jadi macam misalign kat situ. Betul. So mungkin Dr. Wana ada tips tak? Cara ke macam mana supaya bila kadang-kadang kita minda pelajar-pelajar ni kadang-kadang dia nampak chapter dia tu macam okay, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Tapi sebenarnya dia kena faham bahawa chapter 1, 2, 3 tu sebenarnya continuous kan. Dia saling berkaitan satu sama lain. Ada tak cara ataupun kaedah supaya dalam minda mereka ni nampak perkara tersebut? Okay. Ini cara saya lah saya punya cara lah Apa yang saya selalu tekankan kepada student-student saya, sebab saya pun ajar research method. So apa cara yang saya selalu tekankan, saya selalu cakap dengan diorang, chapter 1 you mesti kena jelas. Sebab apa? Chapter 1 you dah boleh bagi you bayangan tentang chapter 3 you. That's why saya selalu cakap, kalau chapter 1 you memang cantik, memang perfect, chapter 3 you boleh buat dalam masa 2 jam sahaja. Betul tak? Sebab daripada research objektif dengan research question you dah boleh bayangkan apa research approach yang you sepatut guna, apa research type yang you sepatut guna, apa analisis yang you sepatut guna, macam mana you nak collect data. Betul tak? So that's why bahagian chapter 1 tu dia memainkan peranan yang penting kerana dia boleh give you apa orang kata bayangan atau guideline macam mana you nak write you punya chapter 3. Okay. Ada satu soalan daripada rakan kita Ahmad. Dia tanya, ada yang mengatakan untuk level PhD
kita perlu buat survey sekurang-kurangnya stratified ataupun dan cluster sampling atau multi-stage approach. Sampel random dan systematic dikatakan tidak mencukupi. Do you agree with this, Dr. Wana? Okay, actually ini ada different school of thoughts akan provide you with different perception, different offer ya. Tetapi macam ginilah, whatever you punya sampel ke yang you nak guna atau level mana pun you buat, it totally depends on you punya research objective atau research question. Kalau kata you tak perlu pun nak buat multi-stage sampling ke ataupun stratified sampling ke, why you must do it? Kalau remember the concept of parsimony. Tahu kan parsimony maknanya yang mana paling ringkas tetapi kita masih boleh mendapatkan jawapan yang sama. Ataupun pada saya ialah kadang-kadang tengok student buat macam nak tengok relationship sahaja tetapi dalam analisis beria pakai statistical yang advance. Sedangkan kalau you setakat nak tengok correlation, you run aje lah Pearson kan. Kenapa nak pergi buat beria tapi at the end of the day itu jawapan you. So kita boleh rumpunkan bahawa sama ada you ni sama ada ianya bersifat objectivity ataupun satu lagi ianya bersifat complexity lah. Maksudnya you kena pilih, you nak objectivity ke you nak complexity. Kalau kan sebab pada saya at the end of the day you have to answer your punya research question ataupun research objective. Betul. So is it the complexity tu boleh menjawab perkara tersebut? So itu perkara yang saya rasa candidate PhD kena fikirkan lah kan, iaitu perkara yang mungkin Dr. Wana mungkin boleh bagi tahu apa yang mungkin Dr. Wana boleh beritahu on the perspective of her, tetapi I think that you should rethink and relook balik sama ada itu adalah bersifat objectivity ataupun yang kita kata di complexity. Kalau saya boleh menyampukkan, saya suka macam bila doktor mention objectivity and apa tu kata tadi? Complexity. Sebab kadang-kadang pelajar ni ada yang sepatutnya dia buat benda tu simple tapi sampling tu dia jadi kompleks sebab sebenarnya dia tak sure pun. Contohnya lah yang paling simple adalah tak tengok pun, tak ada nak buat in terms of difference, let's say nak tengok in terms of jantina ke, in terms of difference among groups ke. Tapi dia duduklah buat stratified random sampling bagai gaya macam. Okay, bila kita tengok balik dia punya research question, tak ada pun tengok differences tu. As opposed to yang sepatutnya buat differences tu tapi dia pakai random sampling. So again it backs to the as a scholars nak kena aware jugalah, nak kena tahu sebenarnya apa yang you nak buat kan. So tu yang saya tertarik sangat bila doktor mention tadi. Tak kisahlah nak buat apa pun tapi at the end of the day adakah dia boleh menjawab balik soalan, and we look into also the reliability of the data as well kan, sebab it may jeopardize the findings later. Itu yang kita risau sebab nanti bila dah dapat data tengok-tengok ada significant relationship tapi tengok cara sampling tak kena. So itulah yang merisaukan gitu. Sebab sebenarnya kita dah lalui proses ni, kita dah lalu semua benda proses PhD kan. Sebenarnya saya rasa salah satu benda yang kita dulu takut lah sebab kita selalu takut tengok wah dahsyatnya dia punya cara, dahsyatnya dia punya sampling teknik, dahsyatnya analisis dia. Kita punya setakat benda ni je. Well, again, macam saya sendiri, saya punya tapi saya buat mixed method lah. So tapi yang kuantitatif punya bahagian saya hanya guna ANOVA sahaja. Sebab memang itu research objektif saya nak kan. Saya nak tengok benda ni. So as a scholar at that point of time you don't compare yourself with others because everyone have their punya own unique objective. Kalau tak nanti you stress unnecessarily. Sebab buat PhD ni memang dah stress dah. Betul. Tapi so janganlah biar rambut kita putih sebelum waktunya ataupun rambut kita gugur secara tidak sepatutnya. Contohlah. Jangan sampai rambut putih sebelum waktunya. Tengok Dr. Syamsul
Putih tak rambut? Oh tak putih lagi, okey lagi tu. Tak boleh. Masih lagi kita bermain. Betul. Tak, don't worry for unnecessary things. You just hold on to your research objective and discuss dengan you punya supervisor lah. Jangan risau apa orang nak kata. Macam saya selalu sebut kan masa sesi 1, don't worry about what people want to say. Diorang tak tahu apa yang kita buat, apa yang kita lalui. Yang penting kita punya supervisor dengan panel pemeriksa. That's it. They are the one who's going to confer us the scroll. Kadang-kadang bila duduk ramai-ramai kan, pelajar kan, dia boleh tanya kita balik, doktor, boleh ke saya buat macam ni? Kenapa bila saya present dalam kelas macam ada orang lain banyak, macam senang je you punya, I punya kena develop, design, verify, fuzzy Delphi, rush model bagai, you punya macam Manova je macam, yelah, student pun jadi down lah, demotivate. Padahal as long as benda tu menjawab soalan, tak ada masalah kan doktor? Ya, tak ada masalah. Dalam hati terdetik kan, ni level PhD ke ni? Alamak, kan? Gitu. Kan? Betul. Yang cakap tu bukannya cikgu. Yang cakap tu kawan dia. Kawan juga. Lepas tu belum defense pula tu, tiba-tiba. Jahat kan kita? Jahat betul. Tak adalah. Tak ada, I just nak motivate. Jangan risau apa orang nak kata. Just do your work. Itu je. Okay? Yang So penting, kita sambung. Yang penting dengan reader doktor supervisor dengan pemeriksa tu je. Betul. Tapi of course whatever you do is for your own benefit. Maksud saya bila saya kata for your own benefit, it enhance you punya knowledge, it enhance you punya skill, it enhance you punya expertise. Okay, kita bukan buat setakat nak ada sijil. No, that is not the main intention. Kita buat PhD ni sebab kita nak tambah ilmu, kita nak luaskan kita punya pengalaman, kita nak luaskan kita punya kemahiran, kepakaran. So that is the reason why kita nak buat PhD ni. Sebab bila kita buat PhD, kita akan jumpa banyak orang. Macam contoh bila kita sembang study ni, mesti kita akan jumpa kawan-kawan baru kan. Gitu. Mungkin kalau boleh saya juga nak highlight, saya seronok bercerita pasal ni sebab sebenarnya bila orang bagi kritikan tu bukanlah kita nak kata tak nak dengar, bukanlah kita block. Kita dengar, kita terima, tetapi at the same time kita kena study. Okay, sebenarnya there are many ways untuk cari jawapan kepada research question kita, tetapi at the end of the day kita pilih ini kerana that is where sebenarnya itu menunjukkan at the PhD stage we know different ways. Ya betul. But this is what we have chosen and this is what we are trying to justify as long as it answers the question, kan? Betul ke doktor? Prinsipnya begitu? Betul. Memang apa orang cakap mungkin kita boleh dengar, mungkin ada betulnya kan? Tapi don't let it bog you down lah. Jangan biarkan kita ni. Okay? Alright. Seterusnya kita nak cakap pasal instrumen. Ni lagi satu benda yang selalu panel akan tengok. Bila you cakap pasal instrumen, be it kualitatif atau kuantitatif, semuanya ada instrumen, semua ada tools. Okay? So you have to make sure to explain clearly how you develop you punya instrumen. Okay. At PhD level, kalau you kata you adopt, jaranglah kita adopt. Selalunya kita akan adapt. But of course, you have to indicate in your work that the permission has been granted to you by the owner of the instrument. Sebab kadang-kadang kita selalu terlepas pandang. Okay, macam mana kita nak kata yang kita dah dapat kebenaran atau tak? It's just like macam kita indicate dekat situ, kita ada contact, kita email dan kita notify dekat dia if within 2 weeks I didn't receive anything or within 1 month I didn't receive anything, I assume that you are okay if I want to use your items, contoh. So banyak yang saya tengok bila PhD level ni dia orang tak indicate. Itu adalah scholarly work. So kita pun kena act like a scholar lah kan. Kena minta kebenaran. And then how you actually come up with that instrument. Kenapa you pilih item tu? Kenapa ada item yang you gugurkan? Why? Adakah dia tak related to your study? Okay, fine. You justify kenapa you nak drop.
And then adakah skill yang kita guna tu bersesuaian atau tak? Sebab kadang-kadang memang apa orang kata, kena tengok jugalah you punya questionnaire. Kadang-kadang bila kita tengok questionnaire, soalan macam tanya contoh prefer, tetapi skill yang you guna agreement, so macam tak berapa nak kena kan. So skill itu juga memainkan peranan penting sebab dia akan mempengaruhi cara penulisan you bila you buat dekat discussion ataupun dekat analisis. So you have to make sure the skill that you use adalah bersesuaian. Dan untuk kalau kualitatif, you have to make sure that you punya question dengan probing question tu sesuai supaya you boleh dapat data yang rich untuk you buat discussion nanti. Lepas tu items are not clear. Ini adalah isu berkenaan questionnaire design lah. Kalau questionnaire design tu you memang kena hati-hati. Kalau you tengok buku Dillman pun dia ada cakap, banyak je buku yang ada cakap, author yang ada cakap how to come up with a good questionnaires, avoid the double barrel, unclear statement, leading question and all those things. Most importantly, you kena beritahu kita item tu you dapat daripada mana, how you develop, how is the design of your instrument, is it a Paperlike, is it an online or a paper pencil online, those kind of things. And another things yang pemeriksa akan tengok ialah who review the instrument. Adakah instrument itu direview atau tidak? Dia ada questionnaire review dengan pilot test. Questionnaire review selalunya ada yang tak review pun. Mungkin you review tapi you tak beritahu. But kita kena beritahu siapa yang review, bukan siapa lah, maksud saya credibility of orang yang review kita punya instrumen. Berapa ramai yang review kita punya instrumen. Why this is important? Because of kita nak ensure yang soalan tu adalah valid, comprehensive, so that kita tak miss anything. So that's why the credibility of reviewers tu sangat penting. What is the function of the reviewers? Untuk you punya questionnaire pun, if possible, you terangkan. What is the qualification pun you terangkan, but not to reveal the name lah. Not to reveal the names. And then pilot test. Ada tak you cerita pasal you punya pilot test? You kena, selalunya kalau untuk kuantitatif, prior the actual data collection, you akan buat pilot test untuk tengok reliability, untuk tengok sama ada soalan itu boleh difahami atau tidak oleh orang yang lebih besar, atau orang sampel yang akan jadi you punya actual sampel nanti. So benda tu sangat penting lah, questionnaire review dan juga pilot test penting untuk membantu supaya tak adalah kita collect data, guna data suka-suka. Maknanya data yang kita guna tu memang akan dapat membantu kita untuk jawab research question kita nanti. Jelas dekat situ? Next. Nak tanya. Tadi you kata question review dengan pilot test. Adakah wajar kedua-dua ini berlaku ataupun ianya boleh salah satu? Questionnaire review ni selalunya kita buat dengan expert. So kita nak, the purpose of it is to ensure that the question are comprehensive, cover apa yang sepatutnya kita cover, dan selalunya kita akan bagi research objective atau research question kita lah, so that the expert akan beritahu, I believe that your question can address ataupun your question address all the research objective. So bila kita kata expert, dia memang akan tahu apa yang berlaku atau apa benda yang kita nak buat. That's why kita kena beritahu juga apa credential dia. Orang tu memang betul-betul dalam bidang. Boleh tak macam contoh question review tu kita gunakan SV untuk validate perkara tersebut? Normally student akan guna SV as part of the expert. Tetapi
it's good to have more people yang memang dalam bidang. Contoh macam kalau you buat benda pasal marketing, memang you punya SB memang expert dalam marketing, fine. Tetapi SB you mungkin dalam akademik, memang bagus dalam akademik. Tapi you might want to have some input from memang expert marketers yang memang dalam industri. You know, sebab you don't want to miss things yang sedang berlaku. Sebab sometimes akademik kita ada yang mungkin kita miss out dalam industri, contohlah. So it's good to have people from apa orang kata expert yang berbeza tetapi dalam bidang yang sama. Faham tak maksudnya? Dia bukan maksudnya bukan setakat nak validate sahaja. I think that the credibility of the expert that represent supaya you dapat question yang lebih baik lah, lebih kukuh lah, supaya nanti bila you run tu you tak rasa macam alamak I kena pergi patah balik semula cari pula orang ni. So lagilah banyak proses dia kan. You don't want to do that especially lepas Viva. Betul. Betul. Sebab kalau lah panel kata your data is not sufficient ataupun your data tak cover lah research objektif yang ni. How actually you measure benda ni. So kalau macam tu jadi, you dah sampai peringkat nak habis, how would you feel? Mesti nangis kat pucuk katil. Mesti benda yang paling mengerikan kan, benda yang kita tak nak sebenarnya berlaku. You don't want to recollect data lah. So that's why you kena make sure instrument you tu memang comprehensive, valid dan memang boleh cover, boleh address you punya research question. Sebab kadang-kadang bila kita dah buat, kita dah really into it kan, sometimes kita tak nampak perspektif lain. Sebab bila supervisor kita pun akan ada lebih kurang sama pemikiran dan pandangan macam kita kan. So maybe it's good to have ada expert yang bukan dalam akademik, yang memang pakar dalam bidang tu di industri. Because we never know the trends in the industry. Dr. Wana, I think that I saja je nak buka ni pada Dr. Wana dengan Dr. Hawati. I suka tanya soalan-soalan yang macam ni because of macam ni tau. Dr. Hawati dah senyum dah. I try to be bukanlah critical, cuma macam ni. We know that bila kita buat bila research method ni, dia memang ada dua perspektif. Pertama, perspektif yang melihat kepada kuantitatif dan juga kualitatif. Dan kita juga ada kelompok yang percaya kepada mixed method. Dan pada masa yang sama juga, kita ada juga metod-metod lain, contohnya macam DDR yang dan pelbagai lagi. I think that dia banyak pandangan dan sebagainya. So kadang-kadang adakah ini juga sebenarnya mempengaruhi kecelaruan pelajar-pelajar dalam nak memilih metod yang sesuai? So saya yakin rakan-rakan yang kat luar sana tu dia dengar macam-macam, tapi as a fundamental kita tahu bahawa ada kuantitatif, ada kualitatif. Kan, but how, macam mana benda-benda ni sebenarnya mempengaruhi, dan saya juga mempunyai pelajar. Saya yakin juga Dr. Harwati dengan Dr. Zuana juga ada pelajar yang kadang-kadang bila jumpa kita seolah-olah macam dia nak buat mixed method, dia nak buat DDR, tapi dia sebenarnya dia tak faham konsep asas metodologi itu. So macam mana tu Dr. Wana, you nak respon yang itu? Ingat kan nak tanya Dr. Wati? Tak, tanya je dulu. Nanti Dr. Wati kena jawab. Okey, sebenarnya macam betul saya tak nafikan kadang-kadang kita ada student yang macam kalau boleh nak buat semua. Betul tak? Mixed method nak buat lepas tu entah apa-apa lagi lah. Tapi bear in mind lah kita tak ada banyak masa. PhD ni you buat dalam masa 3 tahun je. Betul tak? So you apa-apa pun pegang you punya what actually you want to do. And please use the best method. Walaupun method tu simple, tetapi method itu adalah cara untuk kita dapatkan kita punya data. Betul tak? So make sure cara untuk kita dapatkan tu boleh produce meaningful findings lah.
Sebab saya tak boleh nak cakap, oh you kena alah buat kualitatif je ataupun apalah kuantitatif je, no. Ataupun wih bagusnya mixed method, no. Kita bukan di pihak yang boleh cakap, oh sebab setiap cara tu dia ada dia punya own challenges. Dia ada dia punya own apa orang kata, itulah nak buat tu ada dia punya kesukaran kan. So it depends, please discuss this lah with your supervisor, and it totally depends on your research objective. Jangan jadi too ambitious, nak buat semua benda, nak test semua variables. Orang ada satu variable pun dah boleh pening kepala, you nak masuk 5 variable sekali, you know, those kind of things. Kena tengok. Doktor, ini menarik soalan Dr. Syamsul ni, macam tahu je, saya macam ada je banyak benda dalam kepala kan. Sebab kita banyak terima persoalan yang begini. Contohnya DDR approach kan. Dah buat DDR, dah implement, dah evaluate, lepas tu tiba-tiba macam reader minta quasi experimental. Maksudnya dia tak cukup sampai usability, nak move, nak tengok how effective is, contohnya lah student develop something kan. Contohlah kita kata develop an apps. Lepas tu what we have in mind is that as one school of thought kata DDR tu cukup sampai usability saja because the contribution is in the design and develop. Tetapi bila dapat dekat reader kata tak cukup, I nak you go up until effectiveness, sebab padahal dah pening dah ni dekat design, develop semua tu sebenarnya dah pening. Tapi from your point of view macam mana doktor? I mean Dr. Syamsul pun boleh contribute sebab this is your expertise ya saja nak kena ke Dr. Syamsul. Okay. Dr. Syamsul, sila jawab. Yang bagi dia soalan, dia bagi kita balik soalan. Sebab tu questioning teknik. Sebab apa? Sebab I selalu berpegang kepada fundamental. So meaning that if you understand the fundamental, mudah untuk you justify. Kadang-kadang masalah kita adalah kita tak faham fundamental, kita terus tengok macam mana orang apply. So and then kita refer kepada perkara tersebut dan pada waktu itu kita dapati bahawa ada masalah pada waktu tu. So pada saya, macam contoh macam DDR kan, we should refer on Ritchie and Klein for example. So tengok, baca dan hayati sebenarnya. Bukannya you refer kepada contohlah, you refer kepada Dr. Syamsul because of Dr. Syamsul buat macam tu. So tak betul. Kadang-kadang rujukan kita tu pun kadang-kadang salah. Kan, sebab kita nampak okay orang buat macam ni, orang buat macam tu. It's good, bagus, tak ada masalah. But again, kena semula berbalik kepada asas. So macam contoh juga, those yang mana nak buat qualitative for example, nak buat quantitative, kena balik semula kepada fundamental. Apa yang sebenarnya yang you nak cari. So saya lebih cenderung ke arah itu sebab pada saya berapa banyak ataupun berapa kompleks you punya research, saya selalu lihat kepada objectivity you lah. So apa benda yang you nak capai, dan akhirnya nanti adalah macam yang Dr. Wana katalah, nak siap dalam masa 3 tahun. So kita bukan nak ubah dunia tau, kita nak ubah benda yang kita mampu ubah pada waktu itu kan. Jadi saya melihat kepada perkara tersebutlah sebab saya selalu berpegang kepada memahami fundamental ataupun asas kepada sesuatu ilmu tu sangat penting. Kan? Jadi kalau orang kata nak rujuk Fuzzy Delphi, jangan rujuk Dr. Syamsul. Rujuk orang yang first pioneer buat Fuzzy Delphi macam mana, faham macam mana dia buat. And then dia dah faham lihat orang lain buat, fahami dulu dia punya asas dulu. Siapa the father theory lah. Father kan? Theory tu, betul. Bila kita faham parents theory orang panggil ya. Macam tu lah. Bila kita faham macam tu, baru you refer dengan Dr. Syamsul. Oh rupanya Dr. Syamsul buat macam ni. Oh Dr. Wati buat macam ni. Dr. Wana buat macam ni. And you can find the gap and you try to fill the gap. Yes. Kan? Itu kata kata bidang keilmuan tu. Macam I think that perkara ni juga kita dah highlight waktu kita cerita pasal conceptual framework and also theoretical framework. Kan kita bercerita tentang epistemology and ontology kan. So ambil balik konsep yang sama dan letakkan dalam research method. Itu jawapan saya yang agak panjang lah sebenarnya. Okay. Thank you. Okay, kita sambung
Boleh. Sama. Menarik ni, macam kena bersambung lagi je ni. Tidak, saya cakap saya sambung kepada poin seterusnya, iaitu apa yang kita tengok dekat data collection. Okay, data collection selalunya pemeriksa dia akan tengok macam mana kita explain to them how you actually get the data from the very first point you buat contact dengan you punya potential sample. Sebab sometimes diorang tak sebut tau, student tak sebut, student just cakap data was obtained ni. Sebenarnya kita nak tahu macam mana you buat contact dengan the initial sample, lepas tu what's next, macam mana you buat kalau you buat survey, macam mana you approach, macam mana you buat, contohlah macam saya katalah student selalu kalau consumer behavior dia kata kalau buat study dekat mall, pemeriksa ni akan tanya mall tu ada banyak pintu, okay, so you buat sampling teknik macam mana, macam kalau student kata dia nak buat probability, kata nak guna systematic, so you kena cerita dengan jelas lah sebab mall tu ada banyak entrance, so macam mana you nak make sure yang ada yang tak terlepas, so benda-benda tu sometimes student miss out, tak cerita dengan detail. Lepas tu kadang-kadang kalau you tak dapat bilangan survey, bilangan number, size, sample size yang you nak tu, is okay, no problem, but you have to tell us kenapa you tak dapat, because ada reason kenapa tak dapat. Tapi you dah buat few attempts, you bukan hanya buat setakat okay you hantar ni dalam masa sebulan, 2 bulan, orang tak sample size tu masih tak capai, that's it. No, what is your other effort untuk increase your sample size? Itu yang kita nak tengok. Contohnya macam sekarang ada, saya bagi student saya sendirilah mula-mula dia memang plan nak buat face to face personal administered questionnaire. Maknanya akan berlaku face to face lah dengan orang, dia akan distribute questionnaire. Tetapi bila berlakunya COVID ni, you tak boleh nak jumpa orang. So mungkin dia nak tukar platform, So dalam method tu kita kena beritahu jelas apa saja yang berlaku pertukaran, you beritahu kepada you explain, because pemeriksa pun akan faham. Kita tahu, kita plan kan, tapi tak jadi, fine, no problem. What is your alternatives? Apa strategi you yang lain untuk ni? Itu yang akan menunjukkan sama ada kita ni kritikal atau tak untuk tengok benda. Okay, itu adalah dia jadi macam too ideal pula. Contohnya I distribute contohlah 100. So nak juga pulang 100, tapi sebenarnya is too ideal sebenarnya. Kadang-kadang bila you bagi 100 sebenarnya mungkin 50 je yang berjaya, lagi 30 rosak, lagi 20 tak lengkap dan sebagainya. Tapi kadang-kadang part itu yang student tak nak report. Ya, masalahnya kenapa you tak nak report yang itu? Sebenarnya you should report so that pemeriksa boleh tahu the effort that you have done in order to collect the data, dan kenapa kita tak boleh nak dapat banyak tu. Those are the thing yang student nak buat yang cantik je. So dia akan jadi too ideal. Bila too ideal ni kita rasa dia macam terlalu sempurna lah pula kan. Ya, betul. Dr. Wana, ada satu soalan daripada Amir Nur Azan. Dia kata, I heard one said this, mixed method is not good. You need to be firm. You need to decide which one, sama ada quantitative or qualitative, the best suit your research. Okay Amir, saya tak pasti ada yang bercakap macam tu, tetapi research evolve, research ni adalah sesuatu yang dinamik. Kita tak boleh nak apa orang kata terlalu Kita tak boleh rigid lah maksudnya. Kita tak boleh rigid. Sebab itulah sebab kita dunia berubah, trend berubah, So the same goes with research. I mean
kalau you nak buat quali, by all means please buat quali. Kalau you nak buat quanti, by all means please buat quanti. But I believe that everybody have their own reason kenapa dia nak buat that kind of research approach. Okay, mixed method pun dia ada dia punya reason kenapa orang nak buat mixed method. Dan mixed method pun dia ada banyak jenis mixed method, kan? Betul. Dia ada 4 cara sebenarnya kan? Ada 4 kaedah nak ikut kan? ada banyak, yalah, ada yang explanatory, ada yang triangulation, itu basic dia lah kan. Tetapi kita tak boleh lah nak kata no, you only have to choose either quali or quanti, because saya rasa Dr. Wana, yang itu nanti kena ada satu slot lah Dr. Wana cerita pasal mixed method ni. I think that bila orang buat mixed method, dia selalu fikir kuantitatif, kualitatif. Dia tak faham sebenarnya dalam tu ada structure ataupun ada model yang dia kena ikut. Betul. Kenapa you guna kenapa you nak guna mixed method, dan apa weightage quali dengan quanti, what is the reason of you doing this, what is the reason of you doing quali, and then you want to do quanti. Sebab dia ada banyak sequence kan. Betul. So you kena ni, mungkin Dr. Syam akan jemput panel lain untuk cerita yang tu lah kan. Jemput you lah. Benar. Okay. So dari segi data collection ni kita kena be transparent. That is the word lah. We have to be transparent on how we do our data collection. Kalau tak dapat size yang kita nak, is okay, jangan menangis. Just report things yang you dah buat. You dah buat several efforts untuk dapatkan that sample size tetapi tak dapat. Dan tolong jangan duduk bawah pokok buat benda-benda yang tak patut, ya. Faham maksud kita? Isi sendiri ke, panggil semua saudara mara untuk jawab ke, okay, that is not a good ethics, not a good practice. Sebab kita nak, kalau boleh kita punya research tu memang the truth about what is actually happening. Yeah. Okay, and finally data analysis. Among the common flaws ialah student present the result without further explanation atau further details. They just bagi je all the, worst is ada pernah yang bagi je all the raw data without converting it into the template yang sepatutnya kena ikut. Like contohlah kalau kata APA, you have to use APA punya ni, contohlah untuk visualize you punya data in terms of figure ataupun tables. And then ada yang use text to describe everything. Kena ingat sometimes bila banyak sangat teks, orang pun boleh cepat boring atau tak faham. And worst is data was presented in an unorganized manner. Maknanya sekejap you cakap macam ni, sekejap you cakap macam ni, mula atas lain, bawah lain, tiba-tiba balik semula, those kind of things. And paling penting, please make sure you punya data ni konsisten daripada awal sampai habis. Contoh contohnya kita punya sample size ialah 300, tapi dekat analysis sample size you 300.5 ataupun 200 lebih. So dekat situ kita dah tahu, budak ni kenapa dia punya ni berbeza-beza kan. So please make sure you punya data betul. Faham Boleh? Okay, so kalau okay, then kita pergi kepada the next chapter. Ya, Dr. Nah, ada satu juga bagi maklum malas. Dia I disagree with the opinion we need to focus quali and quanti. Mixed method is a good when you explore, then you need to confirmation. Know what you want and your objective. So meaning that dia nak echo balik lah apa yang Dr. Wana cakap tadi tu. Alright, so ada seorang lagi ni daripada nama dia Fas. Salam. After 10 years of experience working with the industry, I am looking forward to further my PhD next year and share related experience being a part of the paper, insyaAllah. I am definitely proud to say that I was UiTM product from diploma till master from faculty FPHP, from your faculty lah. Alright. Wow. Kenal tak siapa Fas ni?
Oh, Fazwin ke? Kan? Mungkin Tiga, kawan-kawan. Fazwin ke? Okey, kejap. I nak baca komen dulu Dr. Wana. Kejap Dr. Wana boleh Boleh lawan komen ya. So ada ni, kejap. Kenapa kita rasa panas walaupun kipas dah terbuka? Okey, sebab soalan-soalan ni mungkin. Okay, moving on, how we can ensure that we won't be in the comfort zone and how to find a strong mentor. Any final tip to boost the motivation? So, yang ini soalan, mungkin Dr. Wana boleh jawab respon yang ni? Soalan tu sebenarnya satu sesi tu. Okey, sebenarnya apa yang dia nak tadi? Satu sesi dia cuma kita bagi 3 sesi pun tak ada hal. Jangan, taklah. Sebenarnya buat PhD ni pun adalah salah satu perjudian dalam hidup. Hidup ni adalah satu perjudian sebenarnya. So kita tak boleh nak cakap, cuma kita perlu berdoa. Tetapi sebelum you nak buat PhD, you kena prepare mentally dengan emotionally tu kena strong lah. Sebab you never know siapa you punya potential supervisor ataupun assigned supervisor. Kalau potential tu alhamdulillah, tapi kalau you been assigned then kena doa banyak lah kan. Tapi insyaAllah saya doakan siapa je yang nak buat study ni, nak buat PhD, saya doakan you akan dapat supervisor yang sangat membantu dan akan buat you GOT dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sebenarnya menarik isu antara mixed method, antara kuanti mixed method. Dan saya rasa memang ada banyak apa tu orang kata different opinion from these two school of thoughts. Orang kuali anti orang kuanti. Orang kuanti akan kata kuali tak apa tu kata statistically show evidence kan. So contoh kalau saya boleh share masa saya buat PhD saya, I started with the mixed method. Saya sangkakan again apa yang kita kata tadi, ini adalah percambahan ilmu. So kita bermula dengan mixed method, tapi then of course kita define sebagainya, I collected the data. Saya buat collect data. I have quantitative data, I have some qualitative data. Tapi selepas kita sit down dengan reader baca, reader bagi komen, reader kata, if I were you, I tak masukkan quality dekat dalam your study. It's okay, you have collected your data, you have done a good job. Dia kata okay fine. Tapi because your quanti data ni is very strong, that you can justify your answer. Sebab again, dia berbalik pada research question tadi. So qualitative data tu bila tengok dekat dalam tu dia macam tak integrate tau. Walaupun what we are trying to do is that we are trying to triangulate. Tapi in the end dia tak cantik. So reader kata, okay, if I were you, I suggest you to take out the qualitative data and your research is going to be solely quantitative, dia kata. Pada ketika itu saya guna structural equation modelling lah. That qualitative tu saya cuba nak support, nak discuss triangulation. Tapi bila kita dah susun, so macam reader pun kata, okay, bukanlah you buang. Banyak you boleh buat dengan qualitative data tu. You can publish papers, you can extend your research later. Tapi your quantitative ni dah cukup besar as a PhD work. So akhirnya saya keluarkan. But of course, ini berbalik kepada percambahan ilmu lah kan doktor. Kita dah buat, kita dah cuba, tapi and then kita tengok, we have to justify. It's not about kuali lagi bagus atau kuanti lagi bagus. It's about how do we answer our research question in the end. Betul tak doktor? Betul. Setuju. Setuju sangat. Ya. Tak baguslah kita kata orang tu tak kuali bagus, kuanti tak bagus, kuanti bagus, kuali tak bagus. Sebab setiap approach tu dia ada dia punya own function. Ya. Okey. Kejap Dr. Wana, kejap. Kita macam tak nak proceed chapter 4 dengan chapter 5. Dr. Wana nak penat dah tu. Masuk hidup. Kita tak nak proceed yang tu sebab saya rasa chapter 4 dengan chapter 5 ni boleh tak kita make it another slot? Because of I think that ini perkara yang saya rasa yang kita kena bincangkan lah. Maksudnya untuk sejam ni kan saya rasa sebab sekarang pun dah pukul 10.
Kan? Dr. Jadi Zuana nanti minta Dr. Syamsul belanja lunch tiap-tiap hari selama seminggu tau. So dia hantar Grab. I dengan Dr. Wana ni almost every day. Okay. Dr. Syamsul kena belanja. Dr. Zuana dah 2 sesi dengan kita ni. Nak sambung lagi, kesian pula tengok Dr. Zuana. Tapi kalau Dr. willing tu, we are very much apa tu orang kata appreciated. Memang sangat glad lah if you can continue with us. Orang bosan asyik tengok muka saya. Boleh tak kita minta respon sikit dekat dalam Q&A? Okey. Okey kan nak sambung lagi? Saya rasa semua seronok nak dengar ni Doktor. Sebab I think that chapter 4 ni pun saya rasa kritikal juga, sebab chapter 4 ni bukan sekadar analisis the data, tetapi kadang-kadang kegagalan kita memahami chapter 4 akan kita bawa juga kegagalan itu kepada chapter 5. Betul. Kan? Jadi itu yang I rasa bahawa perkara ni tak boleh bincang dalam setengah jam, dia kena bincang lagi another slot supaya kita penting lagi perkara ni kan. Tapi mungkin kita boleh bawa juga seorang pakar statistician bersama-sama dengan Dr. Wana mungkin untuk tengok perkara-perkara ni. Kan? Jadi, betul, boleh. Boleh kan. Kita ada kawan. Ada kawan, ada nampak Dr. Pinto dekat dalam tu. So wow. Dr. Pinto ni is a statistician. Dia mahir juga. I think that mungkin kita boleh pairkan mereka ni berdua ni and then tengok macam mana kita chapter 4 tu kan, discussing about result finding daripada segi apa tu kuantitatif apa yang kita nak kan, kualitatif macam mana kita nak in terms of reporting the results kan. Yes, correct. So I guess that sebab I think that yang lain pun tak nak I rasa kita I tengok juga komen dekat dalam ni tak nak cram sangat, tetapi I think that untuk hari ni metodologi dah cantik. Kan, so saya rasa metodologi je hari ni. Ini metodologi je. So menarik tajuk ni Doktor. Kami pun belajar banyak ni Doktor. Saya to be honest, saya belajar banyak apa yang Doktor cerita ini, saya dengar. Saya I learn a lot lah. Tapi macam saya cakap tadi ini adalah pengalaman saya, pandangan peribadi saya ya. Janganlah there is no right or wrong answer. Okay, feel free to discuss ya. Saya cuma dapat daripada apa yang telah saya lalui melalui sesi memeriksa kerja-kerja pelajar gitu. Betul. Dan sebenarnya kadang-kadang saya melihat bahawa chapter 3 ni adalah bagaimana kita menyusun langkah kita untuk yang seterusnya. Maksudnya salah dekat chapter 3 ni bermakna the effect chapter 4, chapter 5. 4 dan chapter 5. So hebat macam mana pun chapter 1 dengan 2 tu salah collect data. Jom kita bersama-sama untuk collect data semula selepas ini. So boleh dapat 3 bulan pembetulan terus jadi 9 atau 12 bulan. Silap revival. Boleh jadi revival sebenarnya. So tak naklah perkara ni berlaku lah. Bukan, sebab chapter 1 dia hanya akan beritahu you secara dasar apa yang you kena buat. Contohnya kalau you chapter 1 tu you banyak nak explore, you nak better understand, okay, you mungkin akan guna kualitatif. Okay, of course you kata you nak buat interview. Betul, okay fine, interview betul. Dia akan reflect align dengan research objective you. Tetapi kalau soalan interview tu tak kena, tak membantu juga. Mungkin you tak dapat pun nak jawab research objective you tu. Kaedah betul dah, tetapi instrumen tu pula tak betul. Kan susah. So that's why chapter 3, sebenarnya semua chapter itu penting. Tetapi chapter 3 ni kalau dia punya input itu tidak tepat, dia akan affect chapter 4 dan definitely bila chapter 4 tak berapa nak ni, chapter 5 pun you akan menghadapi masalah lah sebab you tak boleh nak address you punya research objective. Betul tak? Betul. Itulah dia ceritanya. Ceritanya boleh sambung lagi tak Doktor? Boleh tak sambung lagi? Minggu depan rehat lah. Minggu depan InsyaAllah kita minggu lagi satu. Depan Christmas.
Christmas kan. Saya macam ini, saya tak ada masalah untuk share macam sembang, sharing knowledge. Tapi takutlah kau orang bosan, asyik lah perempuan ni je kan. Macam gitulah. Tak adalah apa hal lah nak bosan je. Macam tu lah jawapan dia. Tapi sebenarnya kita carikan partner doktor. I nak bawa seorang yang pakar on statistik. So saya dah nampak nama dia dekat dalam chat box ni. Senang. So main pick up I nak pick up je. I nak panggil Dr. Pinto sama-sama dengan kita untuk bagi dia punya point of view looking at on the perspective of statistik ni. Pinto tu sedap tak sambil minum kopi tu dengan suaranya dan namanya disebut tu? Dia nak tak nak dia akan tersedak lah sebab dia tak tersedak, dia puasa malam. Dia puasa malam. Alright, I think that it was a great session sebenarnya untuk hari ini. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Dan mungkin Dr. Wana, sebelum kita tamatkan kata-kata akhir. Untuk chapter 3 Cik. Seperti biasa Cik. Semoga apa yang kita share ni akan dapat membantulah ya. Again, it's open for discussion dan saya harap sekiranya ada question you can always ask, tak ada masalah. And I'm very happy with this session, share kita punya ilmu, and Dr. Wati dengan Dr. Syamsul pun banyak membantu untuk kita cambahkan lagi ilmu ni lah. Tak ada masalah. Kalau ada kelapangan saya okey je. Especially kalau Dr. Pinto tu ada. Kita dah dapat tersebut banyak kali ni, kena jadi ni Dr. Syamsul. Sila hantar dukungan Minang. Saya memang akan sama ada dia suka tak suka saya akan paksa lah. So kita kata seorang bos ni. Okay, Dr. Wati, mungkin ada something you want to say and kepada semua rakan-rakan kita untuk sesi kita pada hari ni, sesi kelima kita sebenarnya. Sesi kelima ni alhamdulillah saya rasa malam ni juga setiap sesi adalah sesi yang sangat bermakna dan mempunyai signifikan yang tersendiri. Dan malam ni juga adalah satu sesi yang tidak kurang maknanya. Macam yang kita kata tadi, kalau habis chapter 3, habislah keseluruhan tesis itu. Kerana chapter 3 tu umpama apa tu orang kata kita punya chapter 1, chapter 2 macam kita punya conceptual framework adalah kerangka kita kan, struktur rumah. So betul, yang ni macam mana nak membina struktur yang seterusnya kalau bumbung tak kukuh, kalau lantai tak betul, runtuh habis semua. Habis. Itulah kita sangat mengharapkan sumbangan ataupun perkongsian daripada Dr. Nuzwana untuk sesi yang seterusnya. Kalau ikut saya, chapter 4 satu sesi, chapter 5 satu sesi. Itu kalau much lah. Sebab banyak lagi nak bincang dan saya sendiri pun banyak benda nak tanya. Tapi sebab Dr. Syamsul dia assign saya untuk sketch. Tapi sambil-sambil sketch tu mulut ni gatal juga nak tanya tadi. So harap-harap kita dapat jumpa lagi Dr. Wana. Jangan sampai dah. Terima kasih kerana menjemput. Alright, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang menyertai Sembang Study untuk siri kelima ni. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nuzwana atas kesudian beliau untuk kali kedua dan mungkin juga ada kali ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Nantikan promosi kita yang seterusnya ya. Nantikan kita punya promo kita untuk minggu depan mungkin, insya-Allah kita ada juga topik agak menarik. Cuma kita tak nak hari ni, kita tak nak share sebab saya nak juga minta kawan-kawan untuk sebarluaskan Sembang Study ni supaya kita boleh manfaatkan dengan rakan-rakan yang lain. Kan kalau tak dapat tengok secara live, mungkin boleh tengok di YouTube channel saya dan kita boleh sama-sama berinteraksi di situ. Dan kita nak sebenarnya apa yang kita nak adalah satu circle yang positif yang sentiasa bercambah minda dia. Dan again saya akan selalu berterima kasih kepada Dr. Harwati, my counterpart yang selalu menyokong saya boleh kata dia adalah kekuatan untuk Sembang Study ni. Jadi saya kalau saya seorang saya tak yakin lah saya boleh buat benda ni. So dengan ada Dr. Harwati ni dia mantap sikit lah kan, dia lagi kuat lah.
Untuk malam ni terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa untuk sesi yang ke-6 dan seterusnya insya-Allah. Terima kasih dan selamat malam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semua. Dr. Syam, I baru realise sebenarnya bila ada kawan-kawan saya yang dah habis PhD, lepas tu macam dia kata membantu diorang untuk supervise student. So I was like, rasa macam I macam masa tu kita just nak share dengan student-student yang tengah buat PhD, tapi I baru perasan betul juga kan. So mungkin bolehlah disebar luas kepada kawan-kawan kita tak? Betul. And not only for the PhD students kan, untuk rakan-rakan kita yang supervise pun tak jadi masalah. Betul. Alright. Okay, thank you so much. Okay, bye-bye. Alright. Okay, bye. Jumpa nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum. Bye. So kita akan tamatkan live session kita.